Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pernahkah anda berhadapan dengan masalah untuk memaknakan sesuatu ungkapan satira? Misalnya, apakah relevan menggunakan sesuatu lambang binatang untuk mewakili sifat tertentu manusia? Oleh itu, anda perlu mengikuti video ini sehingga habis ya untuk mengetahui apakah pendekatan yang boleh digunakan untuk memaknakan sesuatu ungkapan satira. Antara pendekatan yang boleh kita gunakan untuk mencari makna siratan sesuatu ungkapan ialah dengan mengaplikasikan kerangka teoretikal makna siratan oleh Arif Muhammad 2013. Baiklah, kerangka ini mempunyai 3 komponen penting iaitu makna siratan perilaku, makna siratan peristiwa dan makna siratan unsur alam. Mari kita lihat satu persatu. Bagi makna siratan perilaku, ia merujuk kepada tingkah laku, sifat, percakapan dan pribadi individu dan ia mempunyai kaitan dengan amalan budaya yang bermaksud sekiranya kita dari budaya yang sama, kita akan menanggapi perilaku itu dari segi bentuk pengajaran dan pemerhatian. Sebaliknya, sekiranya masyarakat luar pula, mereka hanya menanggapinya sebagai persepsi dan pandangan. Oleh itu, pemahaman berkenaan perilaku individu tertentu di dalam teks perlu kita maknakan untuk kita fahami. Seterusnya, walaupun nama-nama watak yang digunakan adalah bersifat rekaan, tetapi perilaku yang digambarkan mewakili individu-individu tertentu di alam realiti. Seterusnya, bagi makna siratan peristiwa pula, penyampaian peristiwa secara tersirat oleh pengarang ini bertujuan menyedarkan masyarakat sebagai bentuk didikan moral dan memberikan hiburan untuk kita renungkan secara bersama. Dan peristiwa-peristiwa yang digunakan adalah dengan mengambil situasi semasa. Seterusnya, bagi makna siratan unsur alam pula, menunjukkan bagaimana pengamatan pengarang terhadap unsur alam kemudian beliau terjemahkan secara kreatif ke dalam karya untuk menyampaikan sesuatu kritikan dan sindiran. Baiklah, berhubung dengan bahan kajian kita, maka kita akan menggunakan kerangka teoretikal makna siratan oleh Arif Muhammad 2013 untuk menilai makna siratan bagi isu-isu kepincangan sosial dalam novel-novel terpilih Malaysia dan Amerika Syarikat yang menggunakan watak satira binatang. Mari kita teruskan. Baiklah, seperti yang dapat anda lihat, di sisi sebelah kiri kita terdapat 2 buah novel. Pertama, novel Nabatah karya Muhammad Hairi Haji Halimi mewakili novel Malaysia dan novel Hollow Kingdom karya Kira Jane Buxton yang mewakili novel Amerika Syarikat. Oleh itu, kedua-dua buah novel ini merupakan bahan kajian kita yang akan dilihat tentang pengutaraan isu. Bahagian 1, Kepincangan Kesejahteraan. Isu 1, pengabaian tanggungjawab bapa terhadap anak. Contoh petikan. Anak menjadi tanggungjawab bersama, bukan ibu yang melahirkannya saja. Tugas bapa pun penting, bukan setakat mengadakan. Semakin bertambah ahli keluarga, semakin banyak keperluan. Anak ialah amanah Allah. Kita perlu mengasuhnya dengan nilai-nilai yang baik dan terpuji bagi melahirkan warga yang sempurna dan unggul, berpribadi mulia, berbudi pekerti baik dan sesuai untuk dicontohi. Baiklah, seterusnya pada bahagian analisis kajian, bagi makna siratan perilaku, mari kita berkenalan dengan musang. Musang mempunyai fizikal tubuh berwarna coklat, kaki pendek sementara ekor dan badan panjang. Musang merupakan haiwan yang aktif pada waktu malam, iaitu nocturnal, dan menjadikan buah-buahan daripada pokok berbunga dan berbuah di hutan serta ayam sebagai sumber makanannya. Selain itu, musang gemar hidup bersendirian, berlegar di atas pokok dan tanah serta hanya bertemu dengan pasangan ketika waktu mengawan. Dari segi penjagaan anak, musang induk akan menjaga anaknya dalam tempoh setahun sebelum dibiarkan berdikari, menurut Saiful Bahari 2020. Di Malaysia, terdapat beberapa spesies musang seperti musang kasturi, musang jebat, musang lamri dan musang akar. Menurut peribahasa Melayu, musang dikaitkan sebagai simbol binatang jahat.
Hal ini demikian kerana musang dikatakan suka mencuri dan mengambil haiwan ternakan dengan gerakan licik. Sehubungan dengan sifat licik binatang tersebut dikaitkan dengan sifat manusia yang bijak menyembunyikan kejahatan dan berpura-pura baik di hadapan orang lain. Contoh peribahasa, musang berbulu ayam, menurut Wan Nur Asikin Wan Ismail et al. 2016. Seterusnya, bagi makna siratan peristiwa pula, peristiwa pengabaian tanggungjawab musang jantan terhadap anak adalah selari dengan sifat semula jadi binatang tersebut yang membiarkan anak-anak hanya dipelihara oleh induk iaitu betina secara sendirian. Sehubungan dengan itu, watak musang jantan yang mengabaikan anak adalah sindiran kepada golongan bapa yang tidak bertanggungjawab yang sepatutnya bersama-sama isteri dalam menjaga dan memberikan didikan sempurna kepada anak-anak. Seterusnya, bagi makna siratan unsur alam pula, dalam petikan tersebut, watak musang jantan dan musang betina sendiri merupakan unsur alam dan dimanusiakan bagi menyampaikan sindiran berkaitan pengabaian tanggungjawab bapa terhadap anak. Petikan 2. Isu ketagihan kepada minuman beralkohol. When Big Jim had too much Pop's Blue Ribbon and elects to take an open-mouth snooze, the TV spits out religious program, which is how I know about churches and pyramid schemes. I wait until he's snoring to change the channel to the History Channel, Discovery Channel, CNN, the Food Network, the Travel Channel, and sometimes Bravo TV, which is how I know a great deal about the superlative ways of Mofus. Big Jim claims to be a deeply religious man, maintaining that his religion is primarily whiskey and women. I saw the connection between two. Most of his relationships were on the rocks. Baiklah, mari kita teruskan kepada bahagian analisis kajian. Pertama, dari segi makna siratan perilaku, kita dapati terdapat dua watak yang digunakan oleh pengarang. Pertama iaitu sheep-ted. Siapakah sheep-ted? Sheep-ted merupakan spesies burung gagak Amerika peliharaan Big Jim. Menurut Corner et al. 2011, burung gagak Amerika menjadikan bandar-bandar utama di Amerika Syarikat seperti Seattle, Washington sebagai tempat tinggal mereka. Selain itu, spesies burung tersebut juga dikenali sebagai burung yang bijak serta mempunyai keupayaan menilai sikap seseorang manusia dan mampu mengingati mana-mana manusia yang pernah membantu atau mengancamnya pada masa lalu. Seterusnya, bagi watak Big Jim pula, Big Jim merupakan seorang juru elektrik dan amat menyayangi kedua-dua binatang peliharaannya iaitu sheep-ted dan Dennis. Namun begitu, Big Jim digambarkan ingkar kepada ajaran agama Kristian kerana mengambil minuman beralkohol sehingga memabukkan. Menurut Zavada 2019, walaupun terdapat pelbagai pandangan berkaitan alkohol dalam kalangan orang Kristian berikutan pelbagai mazhab, namun Bible secara jelas menyatakan bahawa mabuk adalah dosa besar kerana mendorong kepada maksiat, kemalasan dan menghalang seseorang beribadat kepada Tuhan. Selain itu, Big Jim juga digambarkan sebagai seorang lelaki yang tidak setia kerana gemar bertukar-tukar pasangan. Seterusnya, bagi makna siratan peristiwa pula, peristiwa Big Jim yang gemar mengambil minuman beralkohol sehingga memabukkan disindir oleh sheep-ted secara monolog. Pada ketika itu, program-program berkaitan keagamaan seperti gereja dan piramid ditayangkan di televisyen yang menyebabkan sheep-ted menukar siaran kerana merasakan program keagamaan tidak menyeronokkan. Hal tersebut menggambarkan kepintaran sheep-ted sebagai burung gagak Amerika yang arif menilai sikap pemiliknya yang apabila berada dalam keadaan mabuk akan terhalang untuk melakukan amal-amal keagamaan dan cenderung melakukan kemungkaran. Seterusnya, bagi makna siratan unsur alam pula, dalam petikan, watak sheep-ted merupakan unsur alam. Sheep-ted telah menjadi haiwan peliharaan dan sahabat kepada Big Jim. Walau bagaimanapun, berdasarkan petikan tersebut, sheep-ted digambarkan sebagai seorang sahabat yang tidak baik kerana membiarkan rakannya Big Jim berada dalam keadaan mabuk dan sheep-ted sendiri telah menukar siaran kepada rancangan keduniaan dan hiburan yang dirasakan lebih menyeronokkan. Bahagian 2. Diskriminasi. Isu 1. Diskriminasi ekonomi. Contoh petikan. Rumput tidak mahu bertolak ansur. Yang rendah diragut, yang tinggi diratah. Apa yang spesies kami dapat? Spesies kami memang memerlukan makanan yang banyak. Baiklah,
Seterusnya, pada bahagian analisis kajian, bagi makna siratan perilaku, terdapat watak rumpun dan watak nazim. Watak rumpun merupakan seekor rusa. Di Malaysia, spesies rusa terbanyak ialah rusa sambar. Menurut Nurfahana Hizan Hijaz et al. 2017, rusa sambar memiliki kulit berwarna kelabu coklat dan ditutupi dengan bulu berwarna perang. Selain itu, spesies rusa menjadikan rumput, pokok renek, herba, daun muda, buah-buahan gugur dan tumbuhan berkayu sebagai sumber makanannya. Di dalam novel Nabata, rumpun digambarkan sebagai ketua spesies yang tamak, sombong dan sering bermuka-muka jika inginkan pertolongan daripada kamil, iaitu ketua rimba. Seterusnya, terdapat juga watak nazim yang merupakan spesies napuh kerana digambarkan mempunyai ketinggian 3 kali ganda berbanding kamil, iaitu kancil, di mana tinggi nazim ialah 60 cm, sementara kamil pula hanya 20 cm. Namun, saiz tubuh nazim digambarkan lebih kecil berbanding rumpun dan dikatakan memakan buah-buahan yang jatuh ke tanah. Menurut Medway dan Francis, Chua et al. 2009, spesies napuh memakan buah-buahan gugur, pucuk daun dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, di dalam novel Nabata juga, nazim digambarkan sebagai ketua spesies yang gemar bertelingkah dan mempunyai prasangka buruk terhadap spesies-spesies lain di hutan. Baik, seterusnya bagi makna siratan peristiwa pula, berdasarkan petikan berlaku pergaduhan antara ketua spesies rusa iaitu rumpun dan ketua spesies napuh iaitu nazim bagi memperoleh sumber makanan. Kedua-dua spesies binatang tersebut secara semula jadi memakan buah-buahan yang gugur dan tumbuhan renek. Namun dengan ketinggian yang dimiliki, spesies rumpun juga mampu meragut pucuk-pucuk daun yang tinggi. Sehubungan dengan itu, tindakan spesies rumpun yang membolot semua sumber makanan sama ada tumbuhan di kawasan rendah atau tinggi menyebabkan pergaduhan dengan spesies binatang yang lebih kecil iaitu nazim. Baiklah, seterusnya bagi makna siratan unsur alam pula, unsur alam yang digunakan merujuk kepada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Secara tersirat, unsur alam tersebut merujuk kepada peluang dan kekayaan ekonomi yang banyak dibolot oleh golongan kaya sehingga menyebabkan golongan rakyat majoriti tertindas. Isu 2. Diskriminasi gender. Contoh petikan. What is left is you. Millions of domestic have died, but there are still many more stark and abundant and looking for a savior. Growth and evolution depend on our changing relationship to the being around us. If you want to help mankind, this is what you must do. It is your choice, Crow. You know so much, Onida. I have 9 brains, which never stops growing, 3 hearts, and I can regenerate my arms, but mostly it is because I am female. Female, well shit. I had limited knowledge of them, but they have always seemed omniscient and formidable to me. Baiklah, seterusnya ialah bahagian analisis. Yang pertama, makna siratan perilaku. Berdasarkan petikan tersebut, Onida merupakan sotong gurita betina yang dipelihara di dalam tangki tiup. Menurut Watt 2014, sotong gurita merupakan haiwan yang hidup bersendirian dan berdarah sejuk. Namun, gurita jantan akan mencari gurita betina apabila ingin melakukan proses persenyawaan. Selain itu, menurut Kathleen Ismail 2022, sotong gurita mempunyai 3 biji jantung. 2 daripadanya mengepam darah kepada insang, sementara sebiji lagi akan mengepam darah ke seluruh tubuh. Di samping itu, sotong gurita juga mempunyai 9 biji otak, yang mana sebuah otak akan berada di tengah-tengah tubuh, sementara 8 lagi akan terletak pada setiap 8 kakinya akan dapat berfungsi sendiri. Di samping itu, Onida juga digambarkan mempunyai pemikiran yang bijak kerana mampu mentafsirkan situasi semasa yang sedang berlaku dan meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan di kawasan kejiranan Seattle, Washington, Amerika Syarikat. Selain itu, Onida juga merupakan makhluk yang mempunyai sikap simpati terhadap nasib dan kesusahan makhluk lain. Misalnya, Onida simpati dengan nasib Shitted dan haiwan-haiwan peliharaan lain yang menjadi korban dan terperangkap akibat insiden manusia yang berubah menjadi zombie. Seterusnya, dari segi makna siratan peristiwa pula,
Peristiwa perbincangan antara Shitted dan Onida dalam mencari ikhtiar untuk mengembalikan kemanusiaan membuka mata Shitted tentang kebijaksanaan spesies betina tersebut, yakni mewakili golongan wanita yang selama ini keupayaannya diperkecilkan meskipun mempunyai pelbagai kelebihan diri. Sehubungan dengan itu, ia merupakan sindiran kepada golongan lelaki yang suka memandang rendah kepada kebolehan wanita walaupun pelbagai potensi telah diserlakan oleh wanita. Dan yang ketiga, makna siratan unsur alam. Dalam petikan tersebut, selain Onida dan Shitted, haiwan-haiwan peliharaan yang terperangkap juga merupakan unsur alam. Haiwan-haiwan tersebut kehilangan kasih sayang akibat pemilik mereka yang berubah menjadi zombie. Oleh itu, Shitted telah keluar daripada rumah pemiliknya dengan misi menyelamatkan haiwan-haiwan peliharaan yang terperangkap dan mengembalikan kemanusiaan pemiliknya. Bahagian 3. Kesan globalisasi. Petikan 1. Proses urbanisasi. Wilayah perkasa dan wilayah serasi mesti dibangunkan mengikut jadual. Kerja-kerja pembangunannya tiada sesiapa pun mampu menghalangnya. Wilayah perkasa tetap dimajukan sebagai fasa keutamaan. Wilayah ini akan terus kekal dibangunkan mengikut perancangan awal pengurus projeknya terdahulu. Walaupun ada bantahan daripada sebahagian masyarakat setempat, termasuklah tindakan sabotaj merosakkan jentera pembinaan, kerja tetap diteruskan. Sabotaj itu bertujuan melambatkan dan menggagalkan projek, namun kerja pembinaan tetap diteruskan tanpa mengira waktu dan cuaca. Seterusnya, bahagian analisis. Pertama, dari segi makna siratan perilaku. Watak para pemaju yang diketuai pengurus projek digambarkan sebagai tiada nilai simpati dan hanya mementingkan keuntungan kerana tetap meneruskan kerja-kerja pembangunan di wilayah serasi dan wilayah perkasa walaupun terdapat bantahan daripada sebahagian penduduk tempatan yang mencintai keaslian kedua-dua hutan tersebut. Dari segi makna siratan peristiwa pula, peristiwa pembangunan secara berfasa dirancang untuk dibangunkan di wilayah perkasa dan wilayah serasi yang terletak bersebelahan dengan wilayah Nabatah. Kedua-dua kawasan tersebut akan dibangunkan dengan kegiatan agropelancongan yang bakal memberikan pulangan yang lumayan kepada pihak pemaju. Sehubungan dengan itu, pihak pemaju yang diketuai pengurus projek bersungguh-sungguh menyiapkan projek pembangunan tersebut dengan tanpa mengira bantahan yang diajukan kepada mereka, sebaliknya bekerja sepanjang masa. Dan yang ketiga, dari segi makna siratan unsur alam, dalam petikan tersebut, unsur alam yang dikesan ialah wilayah perkasa dan wilayah serasi yang merupakan kawasan hutan. Sebelumnya, kedua-dua hutan tersebut menjadi kediaman bagi berbagai-bagai jenis binatang dan dibaluti dengan hutan tebal. Projek pembangunan tersebut walaupun ada mengekalkan kehijauan dan menempatkan binatang-binatang, namun tetap telah mengubah keaslian ekosistem semula jadinya. Petikan 2. Populasi pertumbuhan manusia secara mendadak. Blackwing, the humans were a plague on the earth. They were not able to control their numbers or their consumption of the land, and so the nature did it for them. She is not kind, she is balanced. The one who hollows as well must return. It is known. For every species, there is a calling to evolve, an opportunity for change to ensure survival. If a species misses the calling to evolve, they are destined for extinctions. This is the law of the earth. Baiklah, seterusnya kita pergi ke bahagian analisis. Dari segi makna siratan perilaku untuk watak Cry. Cry merupakan spesies gagak yang lebih besar berbanding Shitted. Menurut Kroll dan Hernick 2020, spesies gagak besar dan gagak kecil selain dikaitkan dengan sifat negatif seperti membawa petanda kematian, perang, pengganggu dan pembawa penyakit, sebenarnya kedua-dua spesies burung gagak tersebut dianggap bijak oleh kebanyakan masyarakat di dunia. Selain itu, menurut Young 2022, perbezaan antara gagak besar dan juga gagak kecil ialah gagak besar mempunyai lebar sayap hampir 1 kaki, mempunyai paruh yang lebih besar dan melengkung serta pangkalnya memiliki bulu serta boleh mengeluarkan bunyi rendah sehingga yang paling nyaring. Di samping itu, Cry juga digambarkan sebagai spesies gagak yang ditakuti kerana bersifat pemburu, memiliki saiz tubuh yang besar dan suka bergerak bersama-sama ahli kumpulannya untuk mengganggu binatang lain seperti mengejek kelemahan dan kekurangan diri Shitted.
Selain itu, krai ini berbeza dengan syaitan kerana krai bukan spesies gagak yang dipelihara, sebaliknya hidup secara liar. Seterusnya, krai juga digambarkan mempunyai karisma sebagai seorang ketua. Oleh itu, kesemua ahli pasukannya amat hormat kepada krai. Baik, seterusnya bagi makna siratan peristiwa pula, peristiwa bencana yang berlaku kepada manusia, iaitu perubahan menjadi zombie, dianggap krai sebagai bentuk balasan ke atas perbuatan manusia yang selama ini tidak dapat mengawal populasinya dan dengan rakus telah mempergunakan sumber alam untuk kepentingan makhluk mereka sahaja. Selain itu, menurut Kyle lagi, dunia memiliki undang-undang, iaitu setiap spesies perlu membiak untuk memastikan dapat bertahan. Sekiranya gagal, maka spesies tersebut akan berdepan dengan kepupusan dan hal ini samalah seperti yang berlaku kepada manusia. Dan seterusnya bagi makna siratan unsur alam pula, dalam petikan tersebut, bumi yang menjadi kediaman perkongsian hidup bagi manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan merupakan unsur alam. Keseimbangan antara ketiga-tiganya penting agar dapat memelihara keharmonian dan kelancaran kehidupan. Sehubungan dengan itu, akibat populasi manusia yang berlaku secara mendadak menyebabkan mereka perlu mengeksploitasi hasil bumi dan binatang-binatang untuk kepentingan spesies manusia sehingga akhirnya mengganggu keseimbangan tersebut. Berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, kini anda telah mengetahui apakah pendekatan yang bersesuaian untuk mengungkapkan makna tersirat sesuatu satira, iaitu menggunakan kerangka teoretikal makna siratan oleh Arif Muhammad yang merangkumi 3 siratan, iaitu siratan perilaku, siratan peristiwa dan siratan unsur alam. Hal inilah yang menyebabkan kita boleh menilai makna tersirat sesuatu satira. Soalan kuis. Berdasarkan pemahaman yang telah anda peroleh berkenaan kerelevanan mengaitkan sesuatu binatang dengan perilaku manusia menggunakan kerangka teoretikal makna siratan oleh Arif Muhammad 2013, sekarang tibalah masa untuk anda mencari makna siratan bagi ungkapan di bawah pula. Selamat mencuba! Soalan 1. Mengapa kau ganggu kawasan aku? Selama ni, tempatku ni tiada siapa mengganggu. Ini lubuk makananku sekeluarga. Ini kawasan antarabangsa. Sesiapa pun boleh berkunjung kemari. Belum ada sebarang pewartaan dilakukan. Soalan 2. Big Jim and I knew a lot of homeless mofos from our various adventures together, and we gave them $30 bills and Fireball whiskey. Big Jim said they served their fucking country, and return got told they were trash, and they must have believed it because they were always pirating through the dumpsters. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.